أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر يا كريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kita masih lagi diberikan kesempatan dan ruangan untuk meneruskan kuliah kita pada kitab Kashifatus Saja. Kashifatus Saja ala syarhi Safinatul Najah karangan Al-Imam An-Nawawi Al-Jawi rahmatullahi alaih. Baiklah, kita sampai kepada topik berkaitan tentang waktu-waktu ataupun pembahagian waktu yang ada dalam waktu solat. Kita dah selesai melihat waktu asar. Okey. Jadi kalau kita lihat pada matan di atas itu dipanggil, so kita boleh faham lah. Secara umum kita patah balik sikit. Tapi is okay, kekalkan slide ni. Tengok ada 5 keadaan kita tidak boleh mengerjakan solat. Solat tu apa? Solat yang tidak ada sebab, yang terkemudian, yang awal, yang terdahulu, ataupun sebab yang berbentuk serentak. Kalau dia bersebab, contoh macam tahiyatul masjid, contoh macam solat sunat wudu, ataupun yang serentak seperti solat sunat khusufus syams, khusuful qamar dan kusufus syams. Okay, kalau kita katakan sedemikian, biasanya khusufus syams lah. Okay, khusufus syams malam tak mungkin malam, okay je boleh semayang. Jadi itulah dia solat yang tidak boleh kita kerjakan pada 5 waktu yang telah pun ditetapkan. 5 waktu itu pula, 2 daripadanya terkait dengan perbuatan, 3 daripadanya terkait dengan waktu. Kita dah bincangkan waktu itu iaitu waktu selepas subuh, lepas asar dan istiwa. Perbuatan itu pula ialah yang terkait dengan perbuatan yang dah selepas kita mengerjakan solat asar dan juga solat subuh. Okey. Jadi selain daripada itu kita boleh mengerjakan. Oleh itu, kalau nak menganjurkan ataupun nak mengerjakan sebarang ibadat sembahyang sunat, okey, kita pilihlah waktu-waktu yang sesuai. Malam tu paling sesuai lah. Sembahyang hajat lepas zuhur, okey lah kalau terperlukan. Sembahyang hajat lepas asar, tak boleh lah. Nah, itu di antara perkara yang kita perlu ambil kira. Baik, Ana tak nak terlalu panjang dan juga terlalu tu. Tengok bawah sikit, Khamisuha tu, nombor muka surat yang ke-274. Wa khamisuha ba'da salatil asri. Tengok tu. Selepas sembahyang asar. Ini terkait dengan perbuatan. Oleh itu kita boleh faham, bila masuk waktu, okay, kita baca dulu, nanti kita akan terangkan kemudian. Wa ba'da salatil asri, kita pergi kepada matan syarah dia. Liman sallaha adaan mughniyatan 'anil qada, pada mereka yang telah pun mengerjakan sembahyang asar yang pekerjaan itu berbentuk ada dan tak perlu qada. Bi khilafi ma idza qadaha fi hadzal waqti, berbeza dengan kalau dia mengqada dalam waktu tersebut. Aw sallaha bi tayammumin li faqdil ma' bi mawdi'i yaghlibu wujuhuhu fih, ataupun solat dengan tayamum pada tempat yang kebiasaannya ada air. فتصح النافلة المطلقة بعدها حينئذ كما مر في الصبح. Dan kalau keadaan macam tu, dia sah sahaja untuk membuat solat nafilah mutlaqah selepasnya. Kenapa pula boleh ya? Sebab dia sembahyang qada, dia perlu qada. Okey. Bila dia sembahyang dalam keadaan, kalau ada sembahyang qada tak ada isu lah. Okey, qada dipulihkan. Ataupun dia mengerjakan solat dalam keadaan dia kena qada juga, solat menghormati waktu kan, solat apa lagi, solat Allahumma salli Muhammad, solat dalam keadaan tadi tu dikatanya dia bertayamum di tempat yang biasanya ada air, itu mazhab Syafi'i lah. Tayamum kerana faqdil ma', bukan tayamum kerana sakit atau rukhsah, tu cerita lain. Orang yang rukhsah memang dibolehkan tayamum walaupun di rumah atau atas katil dia. Ini orang yang bertayamum kerana tidak ada air, tapi tempat tu biasanya ada air. Okey, orang macam ni dia memang dia dah solat asar, tapi asar tu tetap kena qada. Sembahyang tu pun hanya semata-mata hurmatan lil waqti sahaja. Oleh itu orang ni boleh lagi mengerjakan nafilah mutlaqah.
fatahrumus salatu wa la tan'aqidu ba'da salatil asri, maka diharamkan salat dan tidak akan sah salat selepas sembahyang asar. Selepas kita mengerjakan solat asar. Bukan semua solat ya. Solat yang tidak bersebab dan solat yang sebab dia bukan awal. Walau kanat majmu'atan jama'a taqdimin. Okey, kalaulah dia ni walaupun dijamakkan dengan jamak taqdim bi an qaddama al-'asra wa jama'aha ma'a adh-dhuhri taqdiman wa hina idzin yuqalu lana syakhsun yukrahu lahu at-tanafful ba'da az-zawal wa qabla masir az-zill syai' mislahu. Okey. Tengok. Dia kata apa? Diharamkan solat iaitu selepas kita mengerjakan sembahyang asar dan tidak akan sah. Okey? Tak sah. Wala tanaqid, tak sah sembahyang solat tu. Tak boleh lah. Benda yang tak boleh tak sah lah. Ada juga benda yang sah tapi tak boleh. Ada juga solat menggunakan baju yang haram. Solat di atas tanah yang haram. Sah tapi haram lah. Okey. Kali ini kalau solat selepas sembahyang asar, hukumnya tidak sah dan haram. Rugi berganda. Okey, baiklah. Melainkan yang jahil tu dimaafkanlah. Itu tidak ada masalah. Jahil tu kita terkeluar topik. Jahil tu cerita lain. Sekalipun orang ini telah pun menjamakkan dia punya solat asar ketika zuhur. Dia dah jamak takdim ketika zuhur tu dah jamak takdim. Sembahyang zuhur dan asar di waktu zuhur. Adakah dia boleh juga buat sembahyang sunat ketika asar? Sembahyang sunat apa? Qabliyah ke apa ke? Tak, sembahyang sunat hajat. Tak boleh lah sebab awak dah pun mengerjakan solat sunat, solat fardu asar ketika waktu zuhur. Tak boleh juga. Okey. Oleh itu ada satu statement dia kata syakhsun yukrahu lahu tanaffulu ba'da zawal wa qabla masiriz zilli syai'i mithlah. Seorang itu dimakruhkan, makruh ni makruh tanzih ya, makruh tahrim. Tak boleh. Dimakruhkan untuk dia bersolat sunat selepas zawal. Apa tu? Selepas tergelincir matahari, zuhur lah. Tapi sebelum zilli syai'i mithlah, sebelum ia menjadi ketinggian Allah SWT Muhammad, syakhas tu ataupun bayang-bayang tu sama dengan dia. Iaitu apa ni? Okey, orang ni dia dah solat jamak takdim. Masuk waktu zuhur, dia sembahyang zuhur, okey, dan dijamakkan dengan sembahyang asar. Okey, itu jamak takdim. So dalam erti kata dia telah pun selesai. Dia telah pun mengerjakan sembahyang zuhur dan asar. Ketika itu orang ini, okey, antum tengok balik waktu asar masuk bila? Bilakah waktu asar? Kalau kita tengok balik belakang tu, bilakah dia masuk waktu asar? Kalau kita buka balik sebelakang tu, waktu asar masuk bila? Sebentar ya, kita tengok balik waktu asar. Amma salatil asri. Dah. Okey, waktu subuh. Waktu isyak, belakang sikit lagi. Waktu asar, idza sara dhillu kulli syai'in mislah. Tengok. Jadi orang ini, okey, antum boleh faham pergi balik muka surat tu. Kalau antum tengok muka surat yang sebelumnya itu, iaitu pada muka surat 266, dia kata waktu asar itu apabila zillu kulli syai', bayang-bayang setiap objek itu menyamainya, panjang tu, dan zada qalilan, tambah sedikit lagi. Masuklah asar. Sekarang ni, statement pada muka surat tadi tu, dia kata siap ada keadaan seorang lelaki yang telah pun, yang dia berada dalam waktu zuhur. Apa dia? Ba'da zawal. Lepas zuhur tu. Sebenarnya dia dah, sekarang ni istiwa tu matahari rembang. Bila zawal sahaja tergelincir matahari, maka bermula waktu zuhur. Okey, jelas. Dia pun solat fardu zuhur jamak takdim dengan dijamakkan dengan asar. Mungkin dalam pukul 2 dah habis lah. Kejap je. Bukan lama pun kan. Macam kita lah kalau musafir balik kampung ke, on the way tu kita akan jamak takdim, sometimes jamak takhir. Okey, baik. Sekarang ni, dia dah mengerjakan, dia berada dalam waktu zuhur. Betul? Lepas zawal. Dan sebelum qabla masiri dhilli syai' mislah, sebelum
objek itu sama panjang dia dengan dia punya bayang-bayang. Erti kata masih lagi berada di dalam waktu zuhur. Tetapi orang tadi itu, ya zuhur masih lagi berbaki. Okay, di antara zawal dan di antara masir zil syai' mislah tu adalah waktu zuhur. Adalah permulaan zawal, hujung dia apa? Masir zil syai' mislah. Apabila objek itu menyamai bayang-bayang pada kepanjangan dia. Baik, itu di antara tempoh itu tempoh zuhur. Tapi orang ini dah tidak boleh diberikan izin untuk sembahyang nafilah. Kenapa? Ha, macam kita lah. Kita kalau kita dah musafir, kita dah mengerjakan solat fardu zuhur, kita jamak takdim. Maaf, kita jamak takdim dengan asar. Lepas tu kita boleh buat sunat-sunat tak? Boleh. Sembahyang sunat yang berkaitan. Apa dia? Qabliyah, ba'diyah. Itu pun khilaf ulama. Okay? Ada kata ulama, bila antum dah ambil rukhsah, menjamakkan ataupun mengkasarkan, khalas akan gugurlah sembahyang rawatib. Ada kata sedemikian. Namun dalam Mughni Muhtaj ada cerita. Dalam kitab Mughni Muhtaj, syarah kepada Minhaj, Imam Syarbini menceritakan boleh sembahyang rawatib walaupun kita mengambil rukhsah, jamak dan qasar. Okey, kita dah sembahyang zuhur. Kita dah sembahyang asar di waktu zuhur. Okey, kita masih lagi berada dalam zuhur tu. Bolehkah kita sembahyang hajat, sembahyang tasbih, sembahyang taubat? Jawapannya makruh, tak boleh. Kenapa tak boleh pula? Awak kan dah mengerjakan sembahyang asar. Kerana kaedah kita nombor 5 tu ba'da solatil asri. Kita tidak boleh mengerjakan sebarang solat sunat selepas mengerjakan sembahyang asar. Bila awak kerja sembahyang asar? Tadi, zuhur tadi. Jadi awak dah buat asar dah. Kan kaedah kita kata selepas sembahyang asar tak boleh sembahyang. Jadinya walaupun awak berada dalam waktu zuhur, tetap tidak dibolehkan mengerjakan sembahyang sunat mutlaqah. Sembahyang qada tu tak ada masalah. Sembahyang qada ke sembahyang jenazah ke itu tak ada masalah. Ni kita cerita sembahyang yang tidak ada sebab. Yang tidak ada sebab ataupun semata-mata mutlaqah. Tak boleh. Apa salahnya saya banyak masa ni. Nak tunggu bas ni pukul apa ni contohlah kan. Tunggu flight. Flight kita pukul 4 petang. Kita dah sampai airport pukul 2. Flight kita pukul 4 nak pergi Indonesia ke nak pergi mana ke. Kita keluar daripada UM, contohlah kita duduk UM nak pergi outbound ke apa ke, kita akan sampai KLIA. Sampai KLIA, so in meanwhile kita waiting kita punya flight tu dalam kita punya boarding hall tu, departure hall tu kita pun tunggu saya dah sembahyang zuhur, saya dah sembahyang asar. Lagi sejam lebih lagi nak boarding ni. Lambat ni. Kita pun sembahyang sunat hajat. Mudah-mudahan diberikan keselamatan untuk bermusafir. Cantik dah tu niat tu. Tapi kalau fikir balik, bukankah kaedah mengatakan kita tak boleh solat sunat mutlaqah, hajat ke apa ke, selepas solat asar. Antum dah buat sembahyang asar, sudah. Tapi saya pada waktu zuhur. Ya. Pengharaman itu, makruh itu, tertakluk bukan pada waktu. Tertakluk pada perbuatan. Okay, tertakluk pada perbuatan. You must be clear. Yang takluk pada waktu tu, yang tadi tu, lepas waktu kekuningan asar, lepas waktu kemerahan sebelum subuh, sebelum syuruk, waktu istiwa, tu tiga-tiga tu terkait dengan waktu. Okey. Tapi yang dua ni lepas mengerjakan solat subuh, selepas mengerjakan sembahyang asar. Walaupun antum buat subuh tak apalah, dia tak ada jamak takdim ataupun takhir. Tapi yang asar ni, bila kita buat di waktu zuhur, khalas, kita telah pun mengambil kota melakukan zuhur, asar, sekaligus kita tak boleh mengerjakan. Makruh tahrim mengerjakan solat, sembahyang solat sunat selepas daripadanya, walaupun banyak waktu. Panjang lagi waktu ni. Daripada pukul 3.30 sampai pukul 7 takkan tak ada buat apa. Rugi lah saya. Zikir lah, selawat ke, baca Quran ke, buat assignment ke, tak apalah. Tapi janganlah buat apa. Sembahyang sunat mutlaqah kan. Ataupun sembahyang qada ke, dulu nakal-nakal, tinggal sembahyang, boleh qada. Okey. Baik, sambung lagi. Kena clear kat situ. Hatta taghrub, sampailah kepada maghrib. Wa tastamirru al-khurmatu hatta taghrub asy-syams, dan berterusanlah pengharaman tersebut sehinggalah kepada terbenamnya matahari. Wa dakhala bihadhihi al-ghayati waqtul isfirar, dan termasuklah pengharaman ini di dalam
waktu kekuningan. Lianna al-hurmata al-muta'alliqata bil fi'li tastamirru ila al-ghurub. Kerana pengharaman dengan perbuatan itu berterusan hingga ghurub. Wa in kanat tajtami'u ba'da al-isfirar ma'al hurmati muta'alliqati biz zaman. Dan ia juga akan terhimpun dengan pengharaman ketika solat sunat ketika waktu kekuningan. Lah ni belum lagi ni walaupun tengah panas ni, sat lagi dia akan kuning. Dah pukul 6.30, 6.45 ke, time-time tu lah, time nak ghurub. Jadi, bila masuk time isfirar, waktu tu telah pun kekuningan, waktu nak matahari nak turun dah tinggal dia punya ujung-ujung sahaja, itu waktu tu diharamkan solat kerana waktu. Dan dicampurkan dengan pengharaman sebab kita dah mengerjakan sembahyang asar. Double lah. Dia dah overlap. Okay. Kita tak boleh lah. Oh, saya dah buat sembahyang asar. Tak boleh sembahyang sunat. Okay. Tapi kalau kita belum sembahyang asar, boleh tak kita sembahyang sunat? Asar memang wajib lah, memang boleh pun. Asar bila-bila boleh, sampai sebelum waktu habis lah boleh. Tapi kalau kita dah sembahyang asar, memang tak boleh kita buat sembahyang sunat. Tapi kalau dah kekuningan, dan kita belum sembahyang asar lagi, yang boleh asar sahaja. Kenapa? Sebab saya sembahyang asar. Itu wajib ke atas saya. Tapi waktu ni ikut waktu lah kuning ni. Adakah saya boleh membuat sembahyang hajat? Tak boleh. Tumpukan sembahyang asar dan habis. Kenapa pula saya belum lagi buat sembahyang asar? Tapi waktu dah kuning. So bila dah sampai waktu tu kekuning-kuningan, ketika itu kena tengok pada ta'alluq pada waktu. Kalau kita dah sembahyang asar, dia ta'alluq pula kepada perbuatan. Dan boleh jadi pengharaman tu berlaku double. Bukan double lah. Kita dah sembahyang asar, dah kuning-kuning. Adakah saya boleh sembahyang sunat? Tak boleh. Kenapa? Awak dah sembahyang asar. Satu hal. Dan waktu lah ni pun dah kekuning-kuningan. Dah isfirar. Ayah cakap Melayu ke kuning-kuningan. Cakap asar lah. Dah senja lah, senang. Dah senja. Senja tak salah sembahyang kan? Betul. Tak salah sembahyang kalau antum ada sebab. Ambil wuduk sembahyang. Tak apalah. Pergi masjid, masuk tahiyatul masjid. Okey lah. Tapi kalau tanpa sebab, antum dah berada dalam teritori ataupun sempadan senja ataupun waktu tu kekuning-kuningan isfirar. Dan antum pula dah buat sembahyang asar, maka tak boleh lah buat lagi. Okey. Tunggulah lepas maghrib, buatlah sembahyang awabin ke, sembahyang apa buatlah. Okey. Macam tu cerita dia. Kerana apa Nabi kata linnahyi 'anis salah fi hadzal waqtain. Nabi menegur ataupun mengharamkan solat dalam dua waktu ini, iaitu la tusallu ba'da salati subhi hatta tartafi' asy-syams, dengan solat selepas sembahyang subuh sehinggalah terbitnya matahari, wala ba'da salatil 'asri hatta taghiba asy-syams, dan tak boleh solat selepas mengerjakan sembahyang asar sehinggalah terbenamnya matahari atau masuk maghrib. Okay, seterusnya faslun. Next page. Faslun fi bayani saktati fi salati. Fasal dalam menceritakan saktat. Apa saktat ini? Sabar-sabar. Kita baca dulu al-hasil tu. Baca yang belakang tu wal-hasil sebelum kita pergi ke seterusnya. Wal-hasil anna hadhihi al-awqata al-khamsata yata'allaqu an-nahyu 'an as-salati biz-zaman fi as-salatati al-awwal minha. Maka inilah dia 5 waktu yang diharamkan solat. Makruh tahrim ni seorang balik. 3-nya terkait dengan waktu, iaitu ketika terbit matahari, dan ketika istiwa, dan ketika waktu kekuningan. Dan ada juga waqad yata'allaqu fil awwal wa tsani bil fi'li aidan. Tengok. Dan juga yang pertama tu, iaitu ketika tulu'i syams, dan kedua tu ketika isfirar. Okey. Boleh jadi dia juga akan tergabung di dalamnya perbuatan, iaitu selepas kita mengerjakan sembahyang subuh ataupun lepas kita mengerjakan sembahyang asar. Khalas. Okey. Kama law shalla as-subha wa tala'at asy-syams aw al-'asr wasfarat asy-syams fatahrumu lahu as-salatu an-nafilatu hina idzin min jihati al-fi'li wa min jihati az-zaman. Kan dah kita ulangkan tadi. Orang tu dah sembahyang subuh dan ketika itu telah pun nak terbit matahari. Ketika itu double pula. Tak boleh sembahyang sunat sebab apa? Awak dah sembahyang subuh dan waktu pun tengah nak terbit matahari. Dan telah pun kita bincangkan. Khalaslah, terus lagi. Faslun fi bayanis saktat fi salah. Fasal dalam menerangkan saktat. Apa saktat ni? Saktah. Apa saktat ini? Tengok bawah tu. Saktatul mustahabbatu fiha. Tempat yang digalakkan kita berhenti seketika. Okey, tapi sekejap lah.
Okey. Sekedap lah. Okey. Bukan lama sangat. Ada 6 perkara, 6 tempat. Kulluha latifatun. Semua tu saktat yang latifah. Apa latifah ni? Ringkas. Bukan lama, bukan saktat lama-lama. Dengan qadar subhanallah. Okey. Saktatus solah sittatun. Dia kata saktah solat ada 6 tempat. 6 tempat. Pertama sekali apa ni? Baina. Tapi ni tak wajib ni mustahabbat. Ya, mustahabbat. Okey. Baca bawah tu ke? Kita baca bawah tu lah. Okey. Dengan qadar subhanallah illa allati baina amin was surah, melainkan di antara amin dan surah itu dikatakan panjang sikit. فهي في حق الإمام في الجهرية بقدر ما يقرأ المأموم الفاتحة باعتبار الوسط المعتدل. Melainkan Syekh ni dah awal-awal dia dah buat istisnaat. Dia dah mengecualikan. Dia kata melainkan kalau di antara kita dah habis amin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ramai kan? Di antara amin yang disebut oleh jamaah tersebut, ini cerita bab solat jamaah ni bukan cerita seorang-seorang. Seorang tidak ada isu. Semayang seorang silakanlah lepas amin tu baca surah terus. Tidak ada masalah. Tapi ni semayang berjamaah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Amin. Macam-macam lah. Maka bila amin tu, ketika itu imam bukan sahaja digalakkan saktah, bahkan digalakkan menunggu, ataupun jangan tu tak digalakkan baca surah, melainkan dengan qadar makmum boleh melengkapkan bacaan Fatihah dengan bacaan yang mu'tadil. Atau boleh tengok pergi mana-mana masjid, tengok imam tu bila baca surah. Imam yang agak faqih, tak semua imam ni faqih. Kadang-kadang yang hafiz pun tak faqih. Sorry to say lah. Yang mungkin dia hafal Quran banyak lama sangat, dia tak sempat baca kitab fiqh. Habis saja surah amin, terus baca surah. Tak salah, cuma tak comel. Imam makmum tengah duduk kalut. Kita mazhab Syafi'i kan. Mazhab lain tak apalah. Mazhab Syafi'i wajib baca Fatihah makmum. Mazhab Hanbali memanglah tak wajib baca Fatihah. Imam dah baca, imam dah tahammal, imam tu menanggung bacaan makmum. Mazhab Syafi'i walau kana imaman wa ma'muman wa masbuqan wajib baca Fatihah. Beza dia muafiq dan masbuq. Muafiq habiskan Fatihah, masbuq tak habiskan Fatihah. Wajib baca, tetap wajib baca. Jadi bila habis amin, imam terus baca Alif Lam Mim. Tapi kalau sajadah betul lah kan. Panjang sangat kan. Kalau nak tunggu lah ni pula sembahyang subuh pukul 6 suku, oh lambatlah pula, memang terus lah. Tapi kalau sembahyang biasa, sembahyang maghrib ke apa ke, kasih masa untuk makmum meneruskan bacaan dia, menyempurnakan Fatihah dengan kadar yang mu'tadil, kadar yang sederhana lah. Okey. Itu agak istisnaan, itu kecuali. Yakni imam kalau dia baca amin, lepas baca amin dia digalakkan menunggu agak lama sedikit sebelum memulakan bacaan surah bagi makmum menyelesaikan bacaan Fatihah dia. Selain itu, ada 6 tempat yang digalakkan kita berhenti seketika. Pertama, baina matan baina takbiratil ihrami wa du'ail iftitah. Di antara takbiratul ihram dan juga doa iftitah. Kata Ibnu Hajar, wa mahallu sukutil imam idza lam ya'lam anna al-ma'mum qara'aha. Ini tadi. Tadi kita tinggalkan. Okey, pertama ialah bacaan di antara takbiratul ihram, Allahu akbar. Sebelum kita baca Allahu akbar kabira tu, kita digalakkan ada saktah yang latifah. Okey. Digalakkan kita baca saktah yang latifah. Allahu akbar. Dah ringkas je, betul. Allahu akbar kabira. Ataupun kita baca dengan wajjahtu wajhiyal ladzi. Banyak bacaan Iftitah ni banyak bacaan Tengok bacaan iftitah. Kita ada pilihan. Kadang-kadang tengok kawan kita baca lama je. Kadang-kadang kejap je. Jadi di sini tengok
apakah pilihan kita punya bacaan iftitah? Tengok bawah tu. Ada wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang biasa kita baca. Kedua, alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Lagi ringkas. Jadi kita ada skill. Oh, rupanya ada yang ringkas. Ya. Tapi lagi ringkas, lagi simple lah pahalanya kan. Okey. Itu kaedah dia. Cuma kalau kita buat sembahyang sunat, kadang-kadang orang menganggap iftitah ni adalah sunat. Tapi sunat hayat. Walaupun nama sunat tapi hayat, tetap mencantikkan kita punya salat. Inilah satu ibadah yang paling sempurna nak kita hadiahkan pada Allah Ta'ala. Bukan hadiah lah, sembahkan. Jadi, takkan kita nak potong. Tarawih sebagai contoh. Tarawih kan bulan yang mulia. Jadi walaupun kita mengajar 20 rakaat, Allahu Akbar. Batin juga iftitah. Saya punya panjang lah iftitah. Allahu Akbar kabira walhamdulillah kathira. Jangan ambil itu. Ambil yang ringkas. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Khalas. Dapat kita pahala iftitah. Dapat kita pahala hayatus salah. Okay. Janganlah kita terus give up. Panjang lah. Sunat je pun tak baca lah. Jadi rugilah. Subhanallah, walhamdulillah, lagi senang. Wala ilaha illallah, Allahu akbar, lagi senang. Ataupun Allahu akbar kabira, walhamdulillah katsira, subhanallah. Ini yang kita baca ni dikombinekan di antara yang nombor 4 dengan nombor 1. Lalang, cantiklah, banyak pahala lah kan. Itu kaedah dia. Ataupun ambil yang doa tu, Allahumma ba'id baina khataya kama ba'adta baina masyriq wal maghrib. Allahumma naqqini min khataya kama naqqas al-abd min al-nas. Okey, sampai panjang habislah. Oleh yang demikian, wa bi ayyaha, tengok bawah tu, wa bi ayyaha iftataha hasal aslu sunnati lakin awal ay wajjahtu ila akhirih afdaluha. Mana-mana awak baca pun itu diambil kira sebagai hayatus salat ataupun sebagai takbir, sebagai iftitah. Jangan risau, alhamdulillah. So kita ada pilihan banyak. Alhamdulillahi tayyiban, alhamdulillahi tayyiban hamdan tayyiban kathiran mubarakan fih. Itu yang paling senang lah. Okay? Mana-mana pun boleh dapat kelebihannya, kelebihan iftitah. Cuma yang lagi bagus ialah kita menggabungkan kesemuanya. Itulah yang kita baca. Tapi wa yustahabbul jam'u baina jami'i dhalikal munfaridi wal imam qam mahsurin radhin bit tatwil khilafan lil azra'in. Maka oleh itu tu yang kita pegang. Yang kita diajar itu yang muktamad lah. Kita digalakkan gabungkan yang banyak. Okay. Dan digalakkan kita baca. Semua kita baca. Yang tadi telah pun kita bincangkan tadi tu. Baca yang terbaik tu. Cuma kalau imam pastikan dia tu kepanjangan. Kan lama kan. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Alhamdulillah kathira. Wasubhanallah. Panjang sampai habis kan. Kalau makmum bangsa tergesa-gesa tak suka imam panjang, kita kena cakap lah. Saya minta maaf lah, saya ni baca iftitah ni agak panjang ni. Tuan-tuan semua okey ke? Okey tak? Okey tak? Kami semua Syafi'i tak? Okey, saya masalah. Antum sembahyang kat Turki di imam. Contoh Turki Hanafi kan? Tak ada kunut. Iftitah pun pendek. Kita pula bawa asal Malaysia. Bayar hari tu. So kita kena raikan juga. Penting ya tengok. Kalau antum tengok statement Syekh An-Nawawi ni, dia kata ini statement para ulama kita, bukan statement dia ni. Statement ni ulama kita yang sebut sebelum ini. Yustahabbul jam'u, kita bukan nak tengok tu, nak tengok bagaimana dia kata apa? Radina bi tatwil. Imam tu dia sebenarnya kena consider kehendak jemaah khususnya pada perbuatan hayat. Saya ni kalau jadi imam, saya semayang, saya akan baca tasbih 10 kali. 20 kali tau. Hang tunggu lah. Tak boleh macam tu. Hampa ni teruk betul. Ni semayang ni nak kasih persembahan ke Allah ni beri paling baik ni. Kan? Ada orang kata macam tu. Kita kata tak. Kita jadi imam, kena ambil kira makmum. Itu nama imam. Kan? Yang digalakkan baca 2 kali, 3 kali je. Itu pun sunat. Okay. Tasbih. Subhan Rabbiyal A'la. Subhan Rabbiyal Azimi tu. 3 tu pun dah kira banyak. Okay. Cukup dah tu. Tak boleh. Saya kalau baca 9 kali. Barulah double. Betul. Tak nafikan. Tapi kan kamu imam.
Imam ni konsep dia kena raikan belakang. Kan? Raikan tu beragak-agak. Raikan dalam keadaan yang sederhana. Jangan semua raikan semua. Tak. Raikan dalam keadaan sederhana. Bagi yang standard. Antum kau pergi mana-mana masjid, itulah standard dia. Imam yang pertama, imam kedua, imam ratib sama je panjang dia, lebih kurang lah kan. Itulah standard dia. Kalau pergi semayang kat Darul Quran, bagi contoh, Darul Quran kan tempat hafal Quran. Mungkin lain bacaan dia. Maghrib dua makro', dua ain ataupun tiga muka surat, mungkin lah. Sebab semua hafal Quran. Tak marah lah. Alang-alang tu kita boleh mengulang. Tapi kalau semayang kat kampung, yang belakang kita umur 60 tahun, 70, 80, 90, 100 pun ada. Takkan nak baca semuka? Tu kena ambil kira. Dah lah baca semuka. Semayang maghrib pula tu. Sangkut pula tu. Payahlah. Kan? Bacalah lambat. Baca semuka. Sangkut lagi. Ulang balik. Allah teruk tu imam ni. Jadi, yang penting kata Syekh kata, radin bitatwil. Orang makmum tu kena redha. Redha apa? Redha pada pemanjangan yang bukan wajib ataupun muakkad. Kalau rukun tu tak ada isu lah. Kan kena buat lah. Tapi nak memanjangkan tu hayat. Mana lagi afdal? Saya panjangkan hayat ataupun saya meraihkan jamaah? Meraihkan jamaah adalah afdal. Okay? Imam kena sedar tu. Dia jangan syok sendiri. Saya hafiz ni takkan jadi baca bawa surah dia pendek je. Penat saya hafal Quran 30 juzuk. Takkan baca nak atau ina. Dah maghrib. Kan? Ataupun contoh ada kuliah maghrib. Aku ada kuliah belajar sampai pukul 10 contohlah. Ni apa? Dia panggil sebagai ceramah perdana. Alang-alang ni nak masuk Ramadan ni buat ceramah perdana. Ceramah lama sikit lah sampai pukul 9.30 malam, pukul 10 malam. Contoh. Kita pun imam mengimamkan sembahyang Isyak. Dah lambat, dah lewat. Ceramah pun nak makan, jemaah pun nak makan dah. Sembahyang tu direngkaskan. Tak apa. Ringkas erti kata baca semua hayat tapi dipendek-pendekkan. Surah pun pendekkan. Untuk apa? Meraihkan jemaah. Hadha huwal afdal. Itu lagi cantik ya. Okey, jadilah manusia meraihkan orang ramai. Okey, lainkan tuntutan yang utama itu cerita lain. Okey, baiklah. Saya tambah sikit lagi. Kita pertama di antara kita punya ihram Allahu Akbar dan bacaan iftitah kita itu ada saktah dengan latifah. Bukan dengan sebutan latifah, bukan jangan sebut latifah pula. Allahu Akbar, latifah, bukan. Latifah dia mana sederhana, ringkas je. Dengan kadar subhanallah. Bukan sebut subhanallah, tak. Dengan kadar sahaja. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Macam tu lebih kurang. Kan? Kita taklah tergesa-gesa. Jangan kita combine Allahu Akbar kabira walhamd. Oh, dia tu combine tu. Takbir dikombainkan dengan iftitah. Bahaskan dalam kitab Asbah Hanadhair masa itu tak sah kita minta takbir. Kalau kita niatkan campur, tak sah. Okey. Niatkan ihram yang lain, niatkan iftitah yang lain. Kena ada beza dengan sakta atau sakta tu mustahabbat, saktah yang digalakkan. Sikit lagi. Tak payah cukup dah. Okay, kita stop lah. Okay, kita stop sini. Kita stop pada muka surat yang ke-277. Wa bayna du'a'il iftitahi wa ta'awudhi insyaAllah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih ya. Nanti kita sambung lagi lah. Kemudian insyaAllah ta'ala.